3. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So video ni adalah video yang saya buat untuk tujuan menjawab tugasan bagi subjek MJM. So secara ringkas je, boleh tak ceritakan dulu latar belakang diri and juga perniagaan yang you buat? Okey, nama saya Siti Atirah binti Mustafa, berusia 26 tahun. Saya berasal daripada Hulu Langat, Selangor dan masih menetap di sinilah. Saya merupakan pemilik kepada swim buddy dan part time sebagai instruktor diving, scuba diving. Jadi selain daripada menjadi owner, saya juga menjadi instruktor swimming lah, mengajar renang pada adult, kids dan beberapa kelas OKU. Okey, untuk bahagian scuba diving ada juga buat trip ke pulau, ada buat lesen untuk student-student baru, macam itulah. Oh, so kiranya orang datang ambil lesen pun buat jugalah, Atirah buat jugalah. So daripada bila Atirah buat swim buddy tu? Swim buddy ni bermula sejak Disember 2016. Kami menyewa dekat lot pengurusan DFM, Seksyen 13 Pusat Akuatik Shah Alam. So swim buddy ni kita menjalankan perkhidmatan macam kelas renang, kursus penyelamat macam lesen bronze. Lepas tu menjual alatan-alatan renang macam pakaian, goggle, serba sedikit. Pada awalnya ada 2 jurulatih sepenuh masa termasuk dengan diri sendirilah, dan 2 jurulatih separuh masa, dan 1 bahagian admin untuk ambil data-data student yang intake student baru apa semua. Maksudnya dalam masa awal-awal Atirah buka tu ada 2 orang jurulatih termasuk Atirah, lepas tu ada 2 orang yang part time lah. So, tapi gaji dia orang tu sama ke berbeza macam mana? Okay, gaji minimum RM1,000 termasuk allowance boleh cecah dalam 1,400 macam tu. Kalau seminggu anggaran kelas ada 15 kelas termasuk dewasa, kanak-kanak dan personal. Jadi dia kalau yang orang kata kalau basic. Kalau basic tu 1,000 lah. Tapi kalau termasuk dengan allowance macam kelas-kelas tambahan yang diorang buat akan boleh cecah sampai 1,400 macam tu. Oh, okay. So daripada kiranya masa awal-awal nak buka swim buddy ni, masa nak buka perniagaan ni, so apa benda yang buatkan Atirah rasa okay, aku nak buka perniagaan ni, aku nak buka swim buddy ni. Apa yang memotivasikan Atirah untuk buka swim buddy tu? Okay. Dia kalau ikut cerita saya lah kan, saya nak buka kelas ni sebab saya sendiri bila saya fikir saya tak pandai berenang. Lepas tu saya budak kampung, kalau kat Hulu Langat ni semua orang tahu yang dia memang banyak sungai. Tapi mandi sungai pun takkan paras lutut macam tu kan. So bila tempat dalam je dah cuak. Tak boleh berenang lah. Takut. Yes, tak boleh berenang. Lepas tu bila Tira fikir-fikir balik, why not aku tubuhkan satu kelab yang membolehkan terutamanya orang-orang Melayu kita, tapi tak kisah apa-apa bangsa pun, bagi dia orang pendidikan macam mana dunia air ni. So dia orang tahu macam mana nak berenang, safety dia, hazard-hazard dia, apa benda-benda yang bahaya dia. So dia orang lebih prepare untuk beriadah dekat tempat-tempat berair terutamanya lah. So kiranya daripada macam tadi Atirah cakap, Atirah adalah jurulatih dan juga involved dalam bidang scuba diving kan, selam scuba. So dua-dua ni adalah aktiviti air kan. So disebabkan perkara tu buatkan Atirah rasa macam okay, aku kena buka satu perniagaan yang boleh bagi education kat orang, macam tu lah maksudnya. Betul. Okay, so kiranya sekarang ni daripada 2016 tadi buka 2016, so sekarang dah 2021, 16, 17, 18, 19, 20, lebih kurang 4 tahun, 5 tahun. So sepanjang beberapa tahun yang Atirah dah buka, apakah pencapaian yang Atirah sendiri ataupun company dah dapat dalam tempoh beberapa tahun tu?
Okay, kalau kita cerita bahagian company, Alhamdulillah daripada kalau pelajar yang daftar pada tahun pertama tu macam awal-awal tahun 2016 tu, Mhm. 2016, 2017 tu pelajar kita lebih kurang 50 orang. Mhm. Tapi pelajar yang daftar pada tahun 2018 tu sampailah ke 2019 tu ada lebih kurang 120 sebulan macam sebulan pula. I mean dalam 4 bulan sekali macam tu akan ada je orang kan. Peningkatan lah So maksudnya. kita yes, peningkatan student tu dari semasa ke semasa. Tapi sejak COVID ni pelajar yang berdaftar pada tahun Februari 2020 bulan Februari hari tu tinggal dalam dalam lima orang macam tu lah. So basically sebab apa alasan diorang, kiranya macam diorang dah daftar tapi yang pelajar-pelajar lama masih tak dapat teruskan sebab pandemik lah. Tapi maksudnya Benar. itu maksudnya anggaran pelajar baru lah, pelajar baru yang register, betul kan? Pelajar baru. Maksudnya Yes, dalam yes. sebulan ada 5 orang je compare dengan tahun di awal-awal pembukaan tu. So Benar. alasan untuk orang yang tak datang adalah because of COVID lah. Betul. Maksudnya pelajar yang lama lah. Pelajar yang lama dia ada kekangan nak untuk habiskan kelas tu disebabkan pandemik ni lah, dengan kita yang kejap PKP, PKPD, PKPP semua kan. Jadi Yalah. diorang macam dah boleh ke, sempat ke tidak nak habiskan kelas. Tapi yang mendaftar tu tak seramai macam awal-awal lah. Sebabkan dah ada SOP yang ketat. Yelah, betul lah tu. Selain daripada COVID, orang pun takut. Lepas tu mungkin sebab you all pun tak boleh buka kan. So Betul. selain daripada pencapaian yang macam tu, ada tak pencapaian lain yang you all pernah buat ataupun you all pernah dapat selama tempoh 4-5 tahun yang Atira ada dalam bidang tu? Okay, selain daripada pertambahan pelajar, pencapaian tu menghasilkan pelajar, kita orang berjaya hantar student untuk pergi ke open sea swimming dan menang tempat pertama, tempat kedua di beberapa pertandingan. Kemudian kita punya student-student yang adult pun ada join open swimming dekat PD tahun 2019 juga mendapat tempat. Jadi yang pergi renang dekat Putrajaya, Tasik pun menang. Jadi alhamdulillah student-student kita semua dia ada skill. Jadi diorang berjaya improve diri diorang sendiri. Kiranya dengan bantuan you all jugalah kan, walaupun diorang boleh improve benda tu kan. Okay, so basically kalau kita nak cerita pasal perniagaan ni, sekarang ni kita betul-betul dalam keadaan yang orang kata memang sangat-sangat menguji. So kalau kita tanya adakah pandemik mengganggu perniagaan, 100% you akan jawab yes. Tapi boleh tak you ceritakan macam mana pandemik tu mengganggu you punya perniagaan tu? Okay, disebabkan Swimbuddy ni dia punya main business tu adalah service. Jadi kita deliver perkhidmatan, iaitu education, mengajar selalunya one face to face. Okay, kita mengajar face to face macam mana nak berenang apa semua. Tapi disebabkan COVID ni kita tak boleh nak buat physical class. Bila ada physical class, hari tu sempat buat beberapa bulan kan, dapat buat physical class tapi SOP yang sangat ketat. Jadi student susah penjarakan, tak boleh ada physical punya, tak boleh bersentuhan. Jadi kita jaga semua SOP tu. Student dia susah nak catch up sikit. Sebab kalau awal-awal sebelum pandemik tu kita boleh tunjukkan dia contoh tangan macam mana kita boleh bentuk, pergerakan tangan, kedudukan apa semua, kaki kita boleh ajar macam tu. Tapi disebabkan ni kita cuba bagi video, kita akan tunjuk, bila diorang cuba ikut, ada yang dapat alhamdulillah, yang tak dapat tu makan masa sikit lah untuk habiskan kelas. So tadi Atira cakap selain daripada mengajar, you all pun ada jual barang-barang renang, alatan semua. So macam mana pula movement benda tu sepanjang daripada awal you meniaga tu dan sampailah bila pandemik ni berlaku, macam mana movement dia? Penjualan dia, kami tak boleh nak buka kedai, jadi terpaksa bergantung pada jualan online. Tapi sekarang sebabkan pandemik tu
tak ramai lah yang nak beli baju renang pun. Nak Yelah. beli baju renang ke, noodle ke, apa-apa peralatan untuk renang kan. Tapi tak apa, perlahan-lahan kita cuba tingkatkan balik. Selain daripada jual-jual alatan renang tu, ada je kita jual macam kelas-kelas online untuk kelas bronze tu terutamanya, mana yang kita boleh buat EFR online tu, kita akan buat. So kalau ikutkan ini adalah tahun kedua kan. So tahun pertama kita buka lebih kurang dalam Julai, lebih kurang macam tu So masa tu dapat tak cover keuntungan, kiranya macam hampir setengah tahun kita tak boleh nak buat aktiviti, you all tak boleh nak berniaga. So you dapat buka sekejap. So keuntungan tu dapat cover tak you punya kerugian you yang tak buka beberapa bulan tu? Cover kalau ikutkan dalam sepanjang pertengahan tahun-tahun lepas tu, kalau saya kira tak capai target. Tak berapa nak capai lah sebabnya student ramai je yang ni tapi tak ramai yang boleh habiskan kelas. Sebabnya tahun lepas pun ada beberapa kali yang kita kena buat PKPD yang student tak boleh nak rentas daerah kan. Jadi tak, kalau ikut jawapan tu tak adalah dapat catch up balik kita jadi punya kalau modal. kira-kira memang tak boleh nak cover lah. So tak boleh nak cover. pejabat bayarlah masa tempoh tutup semua, pejabat bayar. Okey, daripada segi pejabat tu, masa tutup tu kita dapat pengurangan lah. Kita dapat pengurangan daripada pihak penyewa. So tak payah bayar full untuk sewa pada bulan-bulan yang kita tak buka tu. Bolehlah kita gunakan masa yang ada tu untuk kumpul balik duit untuk bayar bulan-bulan yang tak boleh buka tu kan. Okay, so kiranya you all buka tu memang untuk bayar yang balance yang daripada yang sebelum tu je lah kan. Kalau ikutkan tak ada keuntungan pun lah. Tapi dari segi gaji-gaji pekerja semua memang dapat bayar? Gaji pekerja dapat bayar. Itulah kalau untuk gaji pekerja, alhamdulillah so far boleh bayar sebabnya diorang akan buat kelas-kelas mana-mana kelas-kelas tambahan tu diorang boleh ambil daripada situ kan. Tapi untuk kita kira sebagai keuntungan company tu tak adalah. So sekarang dah bulan untuk Julai kan. Sekarang dah bulan Julai 2021. So 2021 ni macam mana you all punya pergerakan tu? Ada sempat buka ke, tak sempat buka ke sebelum ni? Ada sempat buka awal tahun hari tu. Sebulan lah kan? Bulan sebelum puasa tak silap. Sebelum puasa kita sempat beroperasi. 2 bulan macam tu je lah. 2 bulan 3 bulan je lah. Dapat juga. Yang sekarang pun kita tak tahu kan bila nak buka kan. So daripada apa yang Atira lalui benda tu, as a owner of the company, you rasa apa benda yang you sendiri duduk and fikir macam mana cara you nak buat untuk you at least you boleh sustain, untuk you bertahan sementara kita belum buka ni, maksudnya untuk mempertahankan you punya syarikat tu, macam mana you rasa you buat? Saya fokus pada online lah sekarang. Online kelas, jualan atas talian macam coaching online. So ada juga buat kelas macam contoh macam saya cakap tadi, kelas EFR online kan. Kemudian ada buat kursus life saving online. Lepas tu ada juga buat kursus untuk mana-mana swimmer yang dah pas level dia, kemudian nak jadi instructor swimming. So kita akan buat kelas online macam tu lah so far. Jualan-jualan baju pun mengharapkan ni lah online lah. Jualan-jualan barang apa semua. Percentage 10% ada? Percentage daripada untuk jualan online tu, daripada 100% sekarang dah jadi berapa persen? Okay, kalau daripada segi education tu saya boleh kira macam around 40-50% tu alhamdulillah. Ada yang berminat untuk belajar, untuk menimba ilmu tu. Tapi daripada segi barang-barang swimming ni, nak kata 10% pun tak sampai kot. Susah, siapa yang nak pergi mengajar budak kan? Mengajar budak nak kena and then
you all punya perniagaan ni adalah satu pendidikan, you all nak kena ajar, nak kena cakap depan-depan, nak tunjuk contoh. I rasa you all boleh buat tapi diorang tak boleh nak apply. You cuma boleh ajar tapi diorang tak nak apply benda tu. So you tak boleh nak kira macam nak tahu dia boleh naik level lain ke tak, Kalau macam you jumpa face to face, adalah okay, you dah boleh naik kita level. boleh assess. You boleh access, yes, true. Okay, so sepanjang 2 tahun pandemik ni, apa jenis-jenis bantuan yang Atira dapat selain daripada tadi Atira cakap management ada bagi potongan, nak bayar sewa. So ada tak selain daripada tu Atira usaha untuk make sure that your company will be sustained? Okay, bantuan yang saya dapat macam contoh daripada geran khas Prihatin One Off tahun 2020 tu, dan potongan lah dari potongan sewa lah 50% pada tahun 2020 daripada pihak pengurusan. Tahun ni kita dapat potongan sewa sebanyak 50%. Pada tahun 2020 15, yang ni 50, alhamdulillah. Okay lah. So basically setiap perniagaan tu kan dia ada turun naik dia, dan I rasa pandemik ni semua orang terkesan, tapi still as owner you mesti ada satu macam dream kan, ada satu mission. So secara ringkasnya apa harapan you and apa you punya rancangan once kita dapat buka, so macam mana cara you nak gain balik semua benda tu? So kalau you sendiri secara peribadi, you rasa apa harapan you bila kita buka macam untuk company you? Okay. Harapan saya bila saya dapat buka, saya dapat buat kelas lebih banyak untuk student-student kat luar sana. Bukan saja untuk keuntungan tapi untuk deliver education, untuk mengajar kepada orang awam tentang betapa pentingnya ilmu dengan dunia air ni. Okay. Sebab kita tahu budak-budak terutamanya suka sangat, dan kemalangan yang berlaku dekat air pun sampai terlampau tinggi. Okay. Kadang yang depan parents pun ada dekat situ pun masih berlaku lemas, kemalangan seperti lemas lah. Jadi saya berharap bila saya dapat buka bisnes ni balik, boleh run macam biasa balik, bukan saja dapat keuntungan tapi kita nak deliver pada lebih ramai orang tentang aktiviti-aktiviti air ni daripada segi keselamatan terutamanya. So tadi you juga adalah seorang instructor selam scuba. So you rasa tak macam nak develop and kalau kata ada rezeki buka akan datang, sebab orang pun semua dah sibuk dengan vaksin, so most probably kita ada harapan untuk buka bila kita once kita capai herd immunity. So ada tak you punya rancangan macam okay, once dapat buka you disebabkan you ada ability untuk mengajar dua-dua perkara, so you ada tak rasa macam okay, I nak buka lagi satu for scuba diving only? InsyaAllah memang ada cita-cita untuk buka dive center. Sebab dunia scuba diving di kalangan orang kita pun masih terlampau baru. Walaupun kalau dekat luar negara tu dia dah macam sampai tepu. Which mean bila kita pergi, awak ada lesen tak? Ada lesen tak? Ada lesen. So tapi dekat Malaysia ni dia masih membangun. Jadi bila membangun, peluang tu tinggi untuk kita bagi lebih pendedahan kepada orang awam. Nak dapat customer pun senang lah kan, sebab tak ramai lagi orang belajar scuba diving kan. Okay. Betul. So kiranya kalau ada rezeki kita dapat buka, so you akan berusaha untuk develop and kembangkan lagi you punya swim school, and at the same time you teringin jugalah ada cita-cita untuk membuka satu dive center. Okay, so sekarang ni just nak tanya, dalam tempoh pandemik ni macam mana keadaan you punya staff Ada yang you kekalkan ke ataupun ada yang you tak boleh nak, sebab sekarang macam dah lama sangat kan daripada last year kan? Betul. So macam mana keadaan staff? Okay, so far keadaan staff secara jujurnya saya mengakulah dekat diorang yang saya tak boleh nak keep on bayar diorang punya payment gaji macam biasa. So apa yang boleh saya cakap? Yes, for this year. So apa yang boleh saya cakap dekat diorang, okay, for now cuba kembangkan diri, pergi try kat mana-mana tempat atau mana-mana yang maybe business or anything yang diorang boleh cuba buat untuk tambahkan income diorang sendiri. Sebab kalau nak bergantung harap pada saya tak mampu. Yalah. Dengan keadaan sekarang ni. Betul. Okay, jadi apa yang saya boleh cakap kat diorang, okay, for now
pergi explore kan, explore, try. Okay. Bila keadaan dah jadi lebih baik, for sure saya akan panggil balik, for sure. So, Sebab maksudnya itu staff, yang untuk part time lah kan. So sekarang Yes, ni you yang untuk full time 2 orang you masih bayar macam biasa lah. yang tu betul. Untuk yang Basic part lah, time basic. You bayar basic. basic saja, yes. Okay, so you sendiri pun hanya ambil basic je lah. Itu pun daripada saving lah maksudnya kan, sebab you pun ada income ke? Sikit-sikit lah daripada yang kelas-kelas online you macam tu Daripada lah. yang jualan online. Daripada jualan online tu lah. Okay. So saya harap semoga benda ni berakhir dengan cepat and you dapat buka balik bisnes dengan baik dan menjalankan bisnes dengan baik. Hopefully bila buka nanti you boleh kembangkan bisnes you dengan baik. I punya opinion mungkin lepas ni you boleh gunakan semua medium social media. I rasa sekarang orang semua banyak dengan social media untuk increase you punya promoting and marketing. So mungkin bila buka nanti you boleh gunakan social media as a platform untuk you spread balik you punya business, you punya information supaya you boleh increase you punya business. Okay, alright, hopefully semua akan berjalan dengan lancar. Thank you so much Atira. Welcome, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.